Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab Sirah Nurul Yakin, mana ringkasan kitab Nurul Yakin. Jadi kita masuk malam ni muka surat 4. Tajuk dia Nasabuhu wa wafatu walidihi. Keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan bapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita nak bincang nasab keturunan Nabi dan juga berlakunya wafat ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif, waliduhu Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kata musannif, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Maklumlah, ayah Nabi nama dia Abdullah. Cuma antara gelaran yang diberi kepada ayah Nabi ni dipanggil Abdullah Az-Zabih. Ini Abdullah Az-Zabih. Itu kita pernah cerita dah dulu. Abdullah yang bakal disembelih. Zabih tu bakal disembelih tapi tak jadi sembelih. Itu panggil Abdullah Az-Zabih. Pasal Abdul Muttalib ni dia ada ramai anak dia. Kalau yang lelaki, setengah riwayat sebut 10 orang anak dia. Kemudian ada 4 ataupun 3 orang, setengah riwayat kata 5 orang anak perempuan. Abdul Muttalib tu. Cuma dalam ramai-ramai anak dia tu, cenderung hati ni sayang lebih ni kepada Abdullah, ayah Nabi tu. Sebab tu bila berlaku nak cabut undi tu, bila naik nama Abdullah, berasalah di hati tu, berasa duk bajet yang lain. Lagu tu duk fikir-fikir nak beri kena nama lain, tiba-tiba naik nama tu, berasa jugalah. Tapi dah janji dengan anak-anak, naik nama siapa sembelih kawan tu, pegang tangan Abdullah. Tu digelar dia Az-Zabih, Abdullah Az-Zabih. Cuma baru ni adalah seorang ustaz ni, dia duk Ustaz Bakar ni yang duk mengajar Balepo ni. Dia kata ada seseorang kata kat dia lah, dia kata ayah Nabi ni masuk neraka. Dia terus buat keluar ayat ayah Nabi ni masuk neraka. Terus bubuh ayat tu kan. Pasal Nabi kata. Waktu dia pun tak tahu nak jawab apa. Telefon aku tukar jawab telefon. Dia kata, macam mana Ustaz ni, ayah Nabi masuk neraka? Saya kata, siapa kata? Dia kata, ada lah ni, mereka kata ni berdasarkan hadis sahih ni. Ni kadang-kadang ni kan,
Jadi kita ni memang sebut masuk neraka. Nak masuk neraka ni gini. Sekarang ni kita tak usah jawab masalah. Kita nak tanya gini je. Syarat mukallaf reti tak? Syarat mukallaf. Tahu, bila sebut mukallaf ni orang yang akan diberatkan hukum atas dia. Wajib, haram, sunat, makruh, harus kena kat dia. Reti tak syarat mukallaf tu? Tanya dia reti tak syarat mukallaf? Dia tanya lain bukan syarat mukallaf. Tanya dia dulu syarat mukallaf tu. Pasal bila hang faham syarat mukallaf, hang takkan cakap ayah Nabi tu masuk neraka. Sebab ayah Nabi tak cukup syarat mukallaf. Kan syarat mukallaf sampai seruan Rasul kepadanya. Jadi ayah Nabi ni sampai tak seruan Rasul? Dibangkitkan Rasul kepada dia. Bangkit tak Rasul tu kepada dia? Faham di situ pun sudah. Mana tak berlaku dah kepada ayah Nabi tu, pasal dia bukan mukallaf. Dia panggil ahli fatrah. Nak tu orang yang hidup sebelum dibangkitkan Nabi. Dia duduk tengah-tengah tu. Jadi mereka ni kalau minum arak, berzina, tak semayang pun tak kena, pasal bukan hukum duk semayang lagi tu. Jadi tak berlaku nak sebut ayah Nabi masuk neraka. Faham mukallaf dulu. Syarat-syarat nak jadi mukallaf: akil, baligh, sampai seruan Rasul kepadanya, dibangkitkan Rasul kepadanya, selamat panca indera. Tu syarat mukallaf. Kita ni mukallaf ni, tu wajib mengaji. Kita ni mukallaf, tu wajib semayang. Kalau tak cukup salah satu syarat mukallaf, tak wajib semayang. Bermakna kalau kita tak semayang pun masuk syurga. Jadi sekarang ni ayah Nabi ni mukallaf. Tak cukup dua syarat di situ. Ada 3 syarat aja. Akil, baligh, selamat panca indera. 2 lagi syarat, sampai seruan Rasul, dibangkitkan Rasul, tak berlaku. Bila tak berlaku, luput 2 syarat. Bila luput 2 syarat, tak mukallaf lah. Faham tak tu? Bila tak mukallaf, dosa kan? Confirm masuk syurga. Nampak tak? Tak payah bincang lah tu. Kalau mengaji tu sudah nak cerita hadis. Memang hadis. Kita tengok tafsiran hadis ulama sebut setengah ulama kata abi yang Nabi maksudkan di situ bukan ayah Nabi, tapi Abu Talib. Inna abi wa abuka, sesungguhnya bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Ulama hadis kata abi yang Nabi sebut tu ditanggungkan Abu Talib, pasal Abu Talib bela Nabi macam ayah. Nampak tu? Tu setengah ulama dia tanggung macam tu hadis tu. Dan setengah ulama kata gini, maksud abi tu, kalau sekiranya ayah aku ni bila dah bangkit Rasul dia tak beriman, masuk neraka lah. Kalau dia tak beriman, tapi dia ni tak dan aku nak jadi Rasul, dia meninggal lah. Dia tak masuk buk. Tu. Pasal bila kita cakap macam tu, dia menyakiti Nabi tu. Jangan kata Nabi, kalau orang mai kita, ayah kita ni salah, dia kata ayah hang confirm masuk neraka. Tak bertumbuk tu. Cuba kita fikir tengok, kalau orang kata macam tu kat kita, mai jumpa kita, ayah hang mati dah kan? Mati dah, baru lah masuk neraka tu. Agak-agak apa nak kita? Agak-agak kita rasa macam mana? Haram sungguh. Hang ni cakap elok, ayah hang 2 kali 5. Mula nampak tak? Itu kita tu. Ni Nabi. Sebab tu tak ya. Sebab tu setengah ulama dia tak bincang benda ni. Susah-susah bincang. Pasal apa? Menyakiti Nabi. Tu faham molek sikit. Kan tu kadang-kadang tak erti dia. Mengaji hadis ya, faham hadis cara zahir gini-gini, tak ada tengok tafsiran apa semua, bantai tu. Tu kita cerita dah. Kenapa ulama sebut ada satu syurga dipanggil syurga anugerah? Buka dalam Bahrul Mazi tu, karangan Syekh Idris Al-Marbawi, bukan jauh pun, Lubuk Merbau. Orang Lubuk Merbau ni hebat ni, karang kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi. Siapa tak kenal? Bermakna dia buat satu kitab jilid 15, jilid 18. Cuba tengok lah tu. Dia kata ada setengah ulama membahagikan syurga kepada 3. Satu dipanggil syurga anugerah. Kenapa ada syurga anugerah? Pasal dia akan dianugerahkan kepada ahli fatrah. Mana orang yang hidup dalam masa yang belum dibangkitkan Rasul, bermakna ada syurga untuk dia. Kalau dia ahli neraka, tak masuk syurga lah. Faham tak tu?
Ni bukan marah, ni geram-geram. Tu. Oh, kita tak boleh kalau jenis tu. Jadi kalau anak-anak cakap pasal aku kan pasal ni, tak ada masalah. Tapi hang cakap pasal Nabi ni melampau ni. Ngaji. Dia jadi gitu kita tak boleh. Berdengung tau, berdengung. Dia panas ha? Bukan panas kat tuan-tuan. Aircon ni sejuk kan. Dia nak cerita sebab tak reti tanya dulu. Jangan kaluh sangat. Tidak tak buatlah syurga anugerah. Dia dua golongan syurga anugerah ni. Satu kanak-kanak yang mati sebelum balik. Kanak-kanak yang mati sebelum balik confirm masuk syurga. Syurga apa? Syurga anugerah. Yang keduanya ahli fatrah, orang yang hidup zaman belum dibangkitkan Rasul, seperti ayah Nabi, tok wan Nabi tu. Confirm masuk syurga. Cuma bila melibatkan Nabi, Allah Ta'ala pelihara dah. Pasal dia bersangkut paut dengan Nabi. Sebab bila nak pilih Nabi, dia bukan pilih diri Nabi tu, dia pilih daripada keturunan tu. Nampak tak? Sebab tu kita cerita dah dulu. Tujuan apa tok wan Nabi, orang-orang Quraisy duk pi Syam tu, bumi Syam tu. Kadang-kadang mereka ni pi bukan nak berniaga saja, nak mengaji. Kalau bahasa kita, nak pi mengaji. Mengaji apa? Nak tanya balik syariat Nabi Ibrahim ni macam mana. Mereka duk amal di Mekah lah. Cuma yang alim syariat Nabi Ibrahim ni Padri tu lah. Mereka duduk di bumi Syam tu, bukan saja-saja pi berniaga. Nampak tu? Tengok ulama petani, dia karang satu kitab, nama dia Aqidatun Najin. Kalau kita duk baca kitab tu, kita akan jumpa satu perbahasan yang dia sebut sampai setengah ulama tanggung ayah Nabi itu Islam. Sebab Nabi pi ziarah kubur ayah dia, Nabi minta berdoa supaya Allah Ta'ala bangkit ayah dia. Bangkit ayah dia. Bila bangkit diberi roh, kemudian syahadah kepada Nabi, kemudian dimatikan semula. Dia sebut dalam kitab Aqidatun Najim. Nampak tak? Lepas tu ulama sebut tu, dia mari kita masuk neraka, luku kepala pun tau. Nampak tu? Habis tu. Ingat molek tu. Nanti asal nama nak sebut Abdullah ayah Nabi tu. Pilihan Allah weh. Anak nak jadi Nabi, orang paling hebat di atas muka bumi. Tak ada siapa boleh menandingi kehebatan Nabi SAW. Jadi ayah dia apa kurangnya? Mari daripada benih tu. Nampak? Tu dia kata Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdullah ni kita sebut dulu kan, menjadi seorang pemuda yang hebat zaman dia ni. Semua orang ni nak kat dia. Orang perempuan ni tak usah kata lah. Nampak Abdullah lalu sampai tengah tu lah kalau cerita dia. Pergi kita lah lalu tengok nak darah macam ni, mula bermakna mereka ni zaman ni mereka tak buat gitu, tapi nak cerita beri nampak kata hebat Abdullah. Semua orang suka dia dengan lawa dia, dengan bagus dia, dengan akhlak dia baik. Cuma Allah Ta'ala takdirkan dia berkahwin dengan Aminah, bukan orang lain. Apa situ? Hebat ayah Nabi ni. Sebab tu kita kena tahu keturunan Nabi. Ayah kita pun kita tahu nama, ayah Nabi tak tahu nama, jam. Sebab tu dia termasuk perkara yang lebih berkaitan dengan Nabi. Bukan setakat hang tahu nama Nabi, hang kena tahu keturunan dia. Di sini dia bubuh sampai Kilab sahaja. Yang kemah lagi sampai Adnan tu, yang nak berzanji tu, macam apa tu. Jangan tengok tu. Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Tengok bawah tu dia buat nombor 1. Nampak dia tulis tu, Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. 10 orang anak dia. Dan 6 apa? Sini dia tulis 6 orang anak perempuan. Jadi 16 orang anak Abdul Muttalib. Okey. Anak lelakinya bernama Al-Haris. Itu yang sulung lah kalau bahasa kita. Ni yang pertama. Masa dia mula-mula gali telaga Zamzam tu, dia dengan Haris ni lah. Anak dia mula-mula. Lepas tu Allah Ta'ala kurniakan 10 orang anak. Anak dia pakat bantu lah, jumpa telaga Zamzam. Tu dia bernazar anak sembelih tu. 10 orang tu, salah seorang anak sembelih. Kemudian Az-Zubair. Az-Zubair. Kemudian Hajal, nama dia Hajal. Kemudian Dirar, anak yang keempat nama dia Dirar. Al-Muqayyim. Al-Muqayyim. Abu Lahab. Ni hak sambut Nabi lahir ni, hak sembelih 100 ekor unta. Abu Lahab dipanggil Abdul Uzza. Abdul Uzza. Pak menekan ni.
Hak ni pok menakan hak ceklat angin ni. Ceklat angin tu, ceklat angin. Tak beriman dengan Nabi. Lawan Nabi kau-kau ni Abu Lahab. Tapi dialah merdekakan Suwaibah pasal serenok Nabi lahir. Bila Nabi jadi rasul, dia tentang paling power. Wajah dia. Kan? Ni Abu Lahab dia ni. Jangan ubuh nama ni. So ubuh anak nama apa? Abu Lahab. Pergi terus. Dia kata bukan apa, Abu Lahab pun nampak sempoi kat nama tu. Agak-agak lah. Nak ubuh nama tu. Cari nama hak lain. Ada makna yang baik. Abu Lahab ni terkenal musuh Nabi SAW, walaupun dia pak menakan. Saya nak ubuh nama dia. Kemudian Al-Abbas tu. Abbas tu ayah kepada Abdullah tu. Abdullah ibnu Abbas. Abbas. Kemudian Hamzah. Nampak? Saidina Hamzah. Yang ni hak kita cerita apa? Bila Isra' Mi'raj tu, ada setengah hadis dia kata berlaku peristiwa Isra' Mi'raj tu di Hijr Ismail. Nabi duduk berehat dalam Hijr Ismail pada waktu malam bersama dengan Nabi Saidina Hamzah. Duduk sekali. Seorang lagi Saidina Ja'far bin Abi Talib, abang Saidina Ali, duduk dalam tu. Baru turun malaikat Jibril, ambil Nabi, bawa pergi ke Telaga Zamzam, belah dada. Nak cerita Saidina Hamzah ni pak menakan Nabi ni. Cuma bila beriman dengan Nabi, dia dapat lagi jadi sahabat Nabi maka dia. Kemudian pula dia pergi menyusu dengan perempuan yang menyusu Nabi, dapat satu pangkat lagi, saudara susuan Nabi. Kemudian Nabi bagi pula satu pangkat lagi. Apa dia? Penghulu bagi segala orang yang mati syahid. Sayyidus Syuhada dia Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ni esok kalau orang masuk syurga semua ahli orang mati syahid ni, siapa ketua dah? Ni Saidina Hamzah. Sebab tu masa berlaku Islam, kita cerita itu kan, masa Islam 40 orang dah. Saidina Umar masuk jadi 40 kan. Masa tu Saidina Umar kata, jom kita pergi zohirkan Islam di dataran Kaabah. Keluar 40 orang dipimpin oleh Saidina Hamzah 20 orang. Satu barisan Saidina Hamzah 20 orang. Kemudian 20 lagi dipimpin oleh Saidina Umar. Pergi. Bayang kalau orang Quraisy nganga tengok tak berani buat apa. Pasal dua-dua ni hebat ni. Siapa berani? Tatak terus. Terus pergi buat depan dataran, zohirkan Islam. Tu Nabi gelar Saidina Umar Al-Faruq. Orang yang membezakan benda hak dan benda batil. Dia bersama dengan Saidina Hamzah tu kekuatan Islam hebat masa tu. Ni panglima ni duduk depan ni. Ni panglima, halo aja. Dia duduk belakang. Ni cerita di Somalia lah. Ni tengok duduk depan lah hang panglima kan. Tahu kemah. Tengok. Kemudian Abu Talib. Ni Abu Talib ni ayah Sayyidina Ali dan Abdullah. Baru Abdullah ayah Nabi ni. Nampak 10 orang. Anak perempuannya pula bernama Sofiyah. Kemudian Ummu Hakim, nama anak perempuan dia. Al-Bayda, nama anak perempuan dia. Atikah, kemudian Umaymah, kemudian Arwa, kemudian Barrah. Anak perempuan bagi Abdul Muttalib. Cuma ada riwayat kata anak dia semua kulit hitam, seorang saja kulit putih. Setengah kata yang kulit putih itu ialah Barrah. Setengah kata tak, yang kulit putih itu Sofiyah. Yang lain semua kulit hitam. Bermakna kulit gelap lah kan. Kulit gelap. Yang lain putih, seorang je. Yang lain semua hitam kulit dia. Setengah riwayat sebut. Okey. Tu anak bagi Abdul Muttalib. Tu dia buat nombor 1 tadi. Abdul Muttalib pula bukan nama betul dia. Ni kena ingat molek ni. Kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Setengah orang kata gini, saudara bagi Hashim ni nama dia Al-Muttalib. Saudara Hashim. Hashim anak Abdi Manaf ni Abdi Manaf ada 2 beradik. Ada dua orang anak, 2 beradik ya. Seorang nama Hashim, seorang lagi nama Al-Muttalib. Jadi bila dia pergi ambil Abdul Muttalib di Madinah bawa balik, orang kata hamba Abdul Muttalib. Orang duk kata budak ni hamba dia. Dia panggil Abdul Muttalib, hamba bagi Abdul Muttalib. Dia kata bukan, ni anak menakan aku, anak abang aku. Dia kata ni bukan hamba aku, ni anak menakan. Itu setengah ulama kata Abdul tu hamba, Muttalib tu Al-Muttalib lah.
Abdul Muttalib. Nama betul dia apa? Syaibah. Dia cerita dah dulu. Nama bagi Abdul Muttalib ni Syaibah. Syaibah nama dia. Pasal dia ada uban kan, kita cerita dulu ada uban. Beranak-beranak tu, mak dia tengok, oh di rambut ni ada putih, ada tompok putih. Mak dia letak nama Syaibah. Tapi orang tak tahu sangat nama tu. Yang orang tahu nama dia Abdul Muttalib. Ada. Jadi Abdul Muttalib ni anak bagi Hashimin. Anak bagi Hashim. Hashim ni siapa? Kalau kita tengok dalam Rahiqul Makhtum, dia kata Hashim ni kalau kita tengok dalam sirah, dialah orang yang memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Dia orang mula-mula buat jamuan. Orang mari buat haji, buat umrah, dia jamu makan. Tapi bukan jamu nasi Arab. Dia jamu roti cicah sup. Setengah kata dia mula-mula buat roti cicah sup. Yang kepak roti cicah serap makan tu. Dia mula-mula buat. Ni Hashim ni orang hebat Hashim. Lepas tu sampai hari ni orang nak buat benda tu, hak dia buat tu. Nak koyak roti semua tu. Kita cerita dah dulu tu. Hashim ni gelaran kerana dia duk koyak roti. Bila dia nak jamu orang makan, dia jamu roti kan cicah sup tu. Jadi dia koyak roti tu bagi. Jadi bila dia duk koyak roti, orang duk tengok dia koyak roti, orang panggil dia Hashim, pengoyak roti. Ada setengah riwayat kata tak, dipanggil Hashim sebab dia kepak tulang kepak gitu ya. Dia buat sup kan, tulang-tulang unta perang kepak gitu lah. Orang panggil Hashim. Tapi dalam setengah kitab yang boleh masyhur, sebab dia koyak roti tu lah, dia buat jamuan, dia jamu orang. Tu sebab tu dia ni antara orang yang melakukan perjalanan pada dua musim. Orang Arab musim sejuk dia tak keluar, dia keluar musim panas. Tapi bila dia Hashim ni, dia hebat orang dia keluar waktu sejuk, musim sejuk pun dia keluar, musim panas pun dia keluar pergi berniaga. Hashim ni dia businessman. Jadi setiap kali dia keluar, dia akan suruh adik dia Al-Muttalib ni ambil alih kerja dia sementara dia keluar. Hashim ni Allah Ta'ala tu hebat-hebat keturunan Nabi dia. Mari kita sedap bubuh. Dia Zul Hashim ni. Cuma dia ni orang panggil meninggal di Gaza, bukan meninggal di Madinah. Dia menikah dengan Salma di Madinah. Tu kita cerita dah dulu tu. Tu Hashim tu lah. Dia menikah dengan seorang perempuan nama dia Salma. Menikah pula di Madinah. Masa dia menikah tu, Salma takdir Allah mengandung ada bayi lah. Bila ada bayi, Hashim ni minta abang kat isteri nak pergi Palestin, bumi Syam. Pergi dengan beberapa rombongan daripada Madinah ni lah, nak pergi bisnes lah. Dia ambil barang, wak mari barang ambil, bawa barang daripada Madinah ni, wak pergi ke Syam tu, jual di sana. Lepas tu ambil barang Syam, wak balik ke Madinah. Dalam perjalanan sampai di satu tempat nama Gaza, meninggal dunia situ Hashim tu, tuan Nabi tu lah. Jadi ayah kepada Abdul Muttalib tu. Bila Hashim meninggal, kerja haduk jamu orang ni diambil alih oleh Al-Muttalib tu. Bila Al-Muttalib ni dengar cerita, kata abang dia ni sebelum meninggal kahwin, ada anak. Dia pergi cari budak tu, Abdul Muttalib ni. Tu dia ambil Abdul Muttalib awak mari Mekah tu. Dia so bagi ajar semua, dia meninggal. Bila dia meninggal, jawatan tu boleh ke Abdul Muttalib lah. Cuma sebelum boleh kepada Abdul Muttalib ni, dirampas oleh Naufal. Naufal ni belum ada kena-mengena lah, dia ambil. Sepatutnya jawatan tu dapat kepada Abdul Muttalib, dirampas oleh Naufal. Kemudian Abdul Muttalib ni minta tolong Quraisy lah, suruh ambil balik. Quraisy tak mau tolong, Quraisy ni berkecuali. Kemudian dia minta tolong pak menakan dia daripada Bani Najjar, duduk di Madinah tu, sebelah mak dia tu. Dia pun mari tu 80 orang mari daripada Madinah, mari nak tolong Abdul Muttalib ni, nak menakan dia. Sampai di Abtah apa. Jadi Abdul Muttalib ni sambut mereka lah. Kemudian Abdul Muttalib ajak dia pergi rumah dulu. Dia kata jangan, kita tak pergi rumah, kita pergi cari Naufal tu dulu. Pergi tengok-tengok Naufal tu ada dengan beberapa orang duduk di Kaabah, duduk sandar di Kaabah. Dia ambil pedang letak di sini terus. Pak menakan tu ambil pedang letak di tengkuk. Dia kata, nak bagi balik tak jawatan yang ambil ni? Kalau hang tak bagi, pancung terus. Waktu dia pun tengok,
Dia kata hang dah buat benda macam ni, hang kena bagi balik kepada Abdul Muttalib. Itu hak dia. Terus Naufal serah balik kepada Abdul Muttalib jawatan tu. Yang kata hak ayah dia duduk jamu orang jadi orang hebat tu, dia ambil balik. Hak pasal hak dia sungguh. Kemudian Naufal ni tak puas hati, dia ajaklah Qabilah Abdul Syam, suruh rebut balik. Lepas tu Syam kata, kita nak lawan dengan Bani Najjar, nak beri Quraisy, itu adik-beradik kita juga, kami tak masuk campur. Terus dapat jawatan tu kepada Abdul Muttalib sampai bila-bila. Nampak tu cerita dia. Tu Abdul Muttalib habis. Tu Hashim, daripada Abdul Muttalib naik kepada Hashim ni. Dia ni saudagar ni. Hashim ni pula dia kata mempunyai 4 orang anak lelaki. Yang pertama nama dia Asad, yang kedua Abu Saifi, ni anak Hashim, Abu Saifi. Kemudian Nadlah, dan yang ketiga Abdul Muttalib, Syaibah lah, Abdul Muttalib. Dan 5 orang anak perempuan nama dia Ashifa, Khalidah, Daifah, Ruqiyah, Jannah. Itu nama anak Hashim. Mana Hashim ni ada 4 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan. Jadi 4 orang ni termasuk Abdul Muttalib kan? Termasuk Abdul Muttalib lah. Okey, habis tu. Dia kata Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Qusay bin Kilab. Saya dia sebut pakai kilab pasal dia nak ambil salah silah mak Nabi pula tu, tengok sebelah tu. Dia kata wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin, Wahbin binti Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah bin Kilab. Nampak tu? Kilab ni kalau terjemah mana apa? Kilab mana apa? Kilabun mana apa? Tak tahu. Kilab mana apa kilab? Kalau kata orang Arab kita pergi masuk kedai dia kata Malaysia boleh, nak apa? Dia mana nak ni, nak beli ni kurma. Berapa? Oh murah saja. Berapa? 50 riyal sekilo. Kita tahu mah. Kurang sikit. Berapa? Dia tanya kita. Kita kata 15 riyal. Dia kata huruh kilab. Dia kata itu ruh ya kilab. Apa makna kilab? Anjing. Ram tu. Kita reti juga. Aku rasa nak tumbuk orang ni. Dia kan kita bila kita minta kurang melampau, dia marah. Dia tak macam ahli Madinah. Ahli Madinah dia cool. Dia relax, dia tenang sikit, dia lembut. Oh, Mekah jangan. Ruh, kilap. Dia tu kata kedekut. Haram dia Arab. Malaysia kedekut. Tadi boleh kedekut terus. Arab kan dia panggil kilap. Kilap ni makna anjing ni. Tapi jangan faham anjing tu ni orang panggil nak cerita kata berani. Kilap ni Tok Wan Nabi Kilap ni. Zuhrah bin Kilab, belah ayah dia pula Qusay bin Kilab. Kilab tu memang kalau terjemah anjing, tapi maksud nak bagi kita faham berani. Dia berani Kilab. Mana anjing berani. Bukan nak bagi faham kata nama anjing. Jangan gitu. Dia kena mengaji. Base. Okey. Qusay bin Kilab. Yang ni kalau nak tengok lebih detail Kilab ni asal nama siapa, kena tengok nama kitab tu Fathul Majid. Kalau rajin beli kitab Arab, nama dia Fathul Majid, kitab tauhid. Dia akan cerita nama asal. Macam kita kata Abdi Manaf ni bukan nama betul dia. Nama betul dia apa? Amrun. Cerita dalam kitab orang panggil Fathul Majid nama kita. Clear dia. Dan dia adalah beberapa cerita yang kita tak jumpa dalam kitab-kitab lain. Dia cerita kan kita pernah cerita apa ni, tak ingat dah nama apa, tapi dalam ramai-ramai Tok Wan Nabi tu sebelum sampai Abdi Manaf tu, sebelum sampai Adnan tu, dia ada seorang Tok Wan Nabi ni, dia dengar talbiyah dalam kitab tersebut. Dia dengar talbiyah Nabi dalam tulang sulbi. Ni cerita tak pernah dengar.
Talbiyah tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia dengar di tulang sulbi tu dalam kitab Fathul Majid. Saya kata aku tembak pula, pergi buka kitab tu. Tuan-tuan pakai tak buka, angguk lah kan. Memang kitab tu ada semua, bukan kita duk buat keluar cerita ni merapu dah, dalam kitab disebut. Saya cerita tuan-tuan. Okey, kemudian tengok bawah tu dia kata, artinya daripada Zubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mempunyai 5 nama. Nabi kata aku ni ada 5 nama. Okey, aku adalah Muhammad. Itu nama pertama. Nama aku ialah Muhammad. Kemudian Ahmad. Itu nama Nabi. Kemudian Al-Mahi. Ni kalau nak buat nama anak ni, cantik ni, Al-Mahi kan. Nama Nabi tu Al-Mahi. Muhammad tu standard lah, semua orang pakai tu Muhammad. Kalau tak mau bubuh nama ni, bubuh Muhammad depan. Kalau kita dah ada nama, maklum sajalah. Tak ada beranak, cari nama siap lah kan. Bini pun tak mengandung, ada nama dah kita orang lain ni, betul tak? Cari dah nama. Abang nanti kalau dapat anak lelaki letak nama ni ya. Kita okey lah. Tak apalah, pasal nak jaga hati isteri kan. Letak nama hak dia nak tu. Tapi sebelum tu tengok makna dulu. Tahu makna apa ni? Bubuh bagi nama ni. Makna apa bang? Makna cahaya. Okey tu, okey tu. Makna cantik. Lepas tu pula bubuhlah depan dia Muhammad. Tu biasalah tu. Muhammad pasal sempena nama Nabi. Niat ambil berkat nama Nabi. Nampak tu orang tua-tua dulu tengok pandai. Kita lah ni mengaji kitab sakan, kitab ni mengaji, kitab ni mengaji, tapi tak boleh nak beramal. Orang dulu tak mengaji tak mana pun, tapi boleh beramal. Nama Nabi semua tengok kita. Muhammad, Ahmad mesti depan. Cerdik orang dulu. Kita lah ni kemah lebih. Kita buahlah nama Muhammad depan. Biasa sangat. Tu dia lah. Biasa sangat, biasa. Nama Nabi tu. Hendak dah esok orang di padang mahsyar tu orang panggil Muhammad, seronok orang dengar. Syok nama kita Muhammad depan. Pasal dia ada kelebihan, orang nama Muhammad bakit dulu daripada orang yang tak ada nama Muhammad. Yang ramai umat Nabi ni, umat Nabi, umat Nabi semua akan bakit dulu sebelum umat lain. Tapi dalam umat Nabi hak ramai-ramai ni, siapa nak bakit dulu? Nabi lah. Kemudian sahabat hak terpilih lah. Kemudian hak level biasa-biasa ni, siapa nak bakit dulu? Yang ada nama Muhammad depan ataupun Ahmad. Nampak tak? Sebab tu kanak-kanak yang mati umur dia 4 bulan, sunat letak nama. Pasal dia akan bangkit, pasal dia telah ditiup roh. Tu. Sebab tu kanak-kanak yang umur 4 bulan ke atas, dia meninggal sama ada gugur ke lagu mana kan mati, sunat letak nama. Kenapa sunat letak nama? Pasal dia telah ditiup roh. Bila dia telah ditiup roh, bermakna dia akan dibangkit. Jadi bila dia bangkit nak panggil apa? Dia panggil nama apa? Sebab tu sunat kita letak nama. Faham tu? Letaklah nama Al-Mahi. Sedap lah malaikat panggil Al-Mahi. Ni panggil nama apa? David. Kan? Nama pemain bola pula. Tak tahu apa nama. Pening. Ni tengok orang kita. Sebab tu dia kena bubuh. Walaupun kata biasa sangatlah nama Muhammad tu, ramai dia orang pakai. Tak apa. Nama Nabi. Biasa tak biasa pun nama Nabi. Nabi kata, nama aku Muhammad. Tu kadang kita panggil Muhammad, Muhammad. Sedap dengar. Tapi orang Melayu, Mat. Pergi terus. Ni orang Melayu masalah dah ni. Orang letak cantik dah Muhammad, dia panggil Mat. Lepas tu pula takut Mat ramai sangat, dia tambah lakop belakang. Dia buah Mak Milo, Mak Milo, Mak Besi. Dia buah pasal takut lagi Mak mana ni? Alah, Mak Milo. Mak mana? Mak Tetarik tu. Nampak dia bubuh terus. Dah lah panggil pendek Mat. Mat. Kalau kita Mat panjang. Mak asli. Mak Arif Li Sukun. Ambil. Tu jangan panggil Mat, panggil Muhammad, panggil penuh. Kita ajar gitu, Muhammad. Gitu. Anak kita tu Muhammad. Kalau Muhammad, Ahmad, panggil penuh. Mat. Kita duk ajar mat. Orang dengar pun orang panggil Mat. Tak sempurna nama. Panggil Muhammad, Ahmad gitu.
nama Nabi tu. Kemudian Al-Mahi tu, yang Allah menghapuskan kekufuran denganku, tu makna Al-Mahi. Segala kekufuran ni terhapus dengan sebab aku. Orang yang menghapuskan kekufuran, mana Allah Ta'ala bangkit aku, kufuran hilang. Tu Al-Mahi, makna cantik. Seorang tanya, nak bubuh nama apa ni anak saya ni, Ustaz? Bubuh lah. Lahir hari apa? Lahir hari ni. Okey. Hantar nama apa? Nama saya sekian-sekian. Okey, isteri nama apa? Tengok sesuai tak? Ada, kalau Al-Mahi ni kena tak dengan hari lahir dia, dengan nama kita ada, dengan nama isteri ada. Oh, cantik. Mahi Muhammad, Al-Mahi. Oh, sempoi lah. Macam tak bisa dengar sudah tu langsung mengaji. Tu dalam khulasah ni ada kan Al-Mahi. Kemudian Al-Hashir, Hasir, yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku. Bermakna hasir ni makna orang duduk belakang aku duduk depan. Tu gelaran Nabi, Hasir. Yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku. Mana dia semua duduk belakang aku, semua duduk bawah aku. Tu gelaran Nabi. Kalau letak lama cantik tu. Kemudian Al-Aqib, Aqib yang terakhir. Aqib yang terakhir. Saya letak anak saya nama ni seorang lah. Abang dia nama Akil, Muhammad Akil. Adik dia Muhammad Aqib. Cuma lahir bulan Ramadan, tambah sikit Ramadhan ni. Yang hak sulung tu kan, dia duduk lama dalam perut kan, tak sama macam budak lain. Jadi bila dia lahir, saya letak Muhammad Akil, dia buah belakang Al-Hazzaqi. Buah tu Al-Hazzaqi. Ni saya buah Aqib Ramadhan ni, Muhammad Aqib Ramadhan ni. Ayo panggil Muhammad Aqib Ramadhan ni. Tak ni. Ni nama apa? PA. Tak sedap langsung. Betul tak? Nama dia Rafi'ah. Kemas lah. Ni PA. Khadijah, cantik dah. Jah. Baik. Nampak tu? Panggil beri kemas. Malaikat nak panggil nama ni. Sebab tu nama yang akan dipanggil ni bukan kita orang Kuala je dengar, satu dunia. Bayangkan bila kita letak nama anak kita, makna tak bagus. Tu kewajipan bapa terhadap anak tu, letak nama yang baik untuk anak. Cari nama. Orang dulu tak kerti, tanya Tok Guru, sesuai tak saya nak buh nama anak saya ni? Nama bagi nama ni. Tok Guru pun bagi nama Abdul Hadi. Kita pun biasa sangat Tok Guru, buh diri. Saya nak mari tanya, dah orang beri nama apa tak kahwin lah. Ni kita pula kita dah ada nama pergi Tok Guru. Tok Guru tolong pilih nama Ustaz. Kita dah ada nama. Tak payah. Biar hambur sendiri terus. Ni kita tak ada nama. Sebenarnya anak saya ni boleh nama apa Tok Guru? Tok Guru pun mikir dulu. Hari apa lahir? Hantar nama apa? Isteri nama apa? Bawa nama ni. Pasal dia ada ilmu buat tu. Dia ahli buat letak nama. Sebab tu tengok orang tua-tua kata tak serasi nama tu. Tuan faham tak serasi nama tu? Orang budak teriak tak berhenti lah. Nama tu tak serasi. Orang tua-tua dia kata ni. Sebab tu bila letak nama beri serasi. Tu kadang-kadang budak ni teriak tengok pasal apa? Rupanya nama dia tak sesuai. Tu orang dulu tu. Kita minta taruh ya. Kan? Janji. Tambah lama artis pula. Hari ni buah nama artis tu. Kena jadi artis lah tu. Jengkreng dia. Nampak tu. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti berikut. Samaitukal mutawakkila, dia laisa bifazzin wala ghalizin wala jafin wala sakhabin bil aswaqi wala yuqabilu sayyi'ata. Tak nampak saya ni kelabu sepak nak pakai spek tu, dia jadi segitu. Sayyi'ata kan, hamzah kan, betul tak? Sayyi'ata kan, bil sayyi'ati, betul? Saya tengok hamzah tu macam titik 3. Berat lah. Maklumlah dah tua kan, kelabu mata. Dia jadi macam kembang-kembang tu.
walakin ya'fu wa yasfahu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari. Hadis ni makna dia, artinya kata Nabi, aku namakan kamu dengan nama Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, yang kuat tawakal. Tu maksud Nabi. Antara gelaran Nabi lagi Allah Ta'ala letak Al-Mutawakkil, orang yang kuat tawakal. Kan kalau kita belajar tasawuf, tawakal satu sifat mahmudah. Cuma kita ni, dia ada kategori tawakal ni. Tawakal orang bodoh ada, tawakal orang yang berakal, tawakal orang yang bodoh. Sebab tu jenis macam ni tawakal ni. Kan ada orang faham tawakal ni serah semua pada Allah. Macam contohlah, kita mari masjid kan, di masjid pakai motor, kunci tinggal motor, dia kata kunci, tawakal. Faham tak tu? Tu tawakal orang bodoh. Lagi hilang motor, teriak depan tu, kenapa ni pakcik? Motor hilang. Tak tawakal lah. Awak tak tawakal sangat. Tu ada orang macam tu. Sebab tu dia kunci dulu. Tengok Nabi naik burak, Nabi tambak. Bila sampai di depan Masjidil Aqsa tu, Nabi tambak tak burak tu? Nabi tambak burak tu, bukan lepas gitu. Tu tawakal. Kuat tawakal. Dia tawakal ni kena beri clear dulu. Makna membuat ada syarat-syarat tawakal semua, baru serah kepada Allah. Kita dah kunci pun semua, clear alam semua clear dah, okey masuk. Tawakal lah. Bukan tawakal lagu tu. Mengaji, pergi mengaji dulu, lepas tu baru serah kepada Allah. Dapat tak dapat? Ni tak mengaji. Tak mengaji ke? Tawakal. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, bagilah ilmu tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak bagilah. Aku orang yang tawakal. Tu tawakal orang bodoh. Pasal apa? Pasal kena pergi mengaji dulu. Ni kita duduk di rumah, aku kalau nak alim, Allah Ta'ala beri alim, alim juga walaupun tak mengaji. Aku tawakal. Pagi jadi ni berat menana ni panggil ni. Sebab tu kena mengaji dah. Cuma gelaran Nabi ni ada juga Al-Mutawakkil. Boleh letak nama tu. Kamu bukan orang yang keras. Laisa bifazzin. Nabi ni bukan orang yang keras, kasar itu tak. Nabi orang yang lembut. Nabi tebal dan kasar hati. Nabi orang yang lembut hati. Sebab tu Nabi tengok orang susah, dia tak boleh, hati dia nipis Nabi. Sebab tu orang minta aja, dia nak cari juga, nak bagi juga, walaupun dia tak ada apa. Sampai tak tu Nabi. Tu sifat Nabi. Kita kasar. Nak tu. Jangan, kita kena jangan kasar ni, takut sifat ahli neraka. Tu hati ni lembut, mudah teriak, bagus. Orang dulu kata besar nak buat dia je. Hati ni mudah tersentuh, cakap sikit Allah terasa, bagus. Ini ceramah minum air zam-zam duk keras itu, kacau kan, hati keras. Sebab tu bila sebut benda-benda yang melibatkan Nabi ke, melibatkan orang, tak berasa apa. Kacau kan. Tu hati keras. Sebab tu dia kena lembut hati dengan zikir. Tu orang dulu duduk zikir kuat tu, lepas tu pula hentak-hentak ni. Bukan saja-saja nak beri pecah tu. Hati tu keras sangat. Tu dia buat gitu. Lepas tu bila kita dengar benda-benda yang sayu hati berkaitan dengan Nabi, dia mari sebab gitu. Tu hati lembut. Bila kita dengar benda neraka jadi takut hati tu. Cantik tu. Tak mari benda tu. Keras. Hati yang keras. Sebab tu dia ada qalbu qasi, hati yang keras. Dia tak berasa apa. Sebab tu orang kata keras sungguh hati yang. Tak, Nabi bukan macam tu. Tu, nak berhabis ni je. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar. Ni jangan nak buat tu. Sebab tu orang nak menega kan. 3-10 kan. Nak buat yang menega, jangan menjerit. Mai. Satu barang RM1. Pagi. Jangan buat gitu pasal radio. Satu barang RM1. Satu barang RM1. Tak letih kan. Tip dia dah rakam siap kan. Satu barang RM1. Tak apa lah. Ni orang duk menjerit ni. Mai ni barang murah ni, barang murah. Nabi bukan gitu. Nabi tak menjerit di pasar. Kita jangan angkat suara. Maknanya jangan angkat suara di pasar. Ni angkat suara di pasar ni bukan perangai Nabi. Sebab Allah sebut Nabi bukan orang yang suka mengangkat suara di pasar-pasar. Ni orang boleh kenal, marah Pak Long tu marah. Suara kuat nak mampu. Nampak tak?
jam. Nabi tak itu. Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi dia tak balas benda buruk orang buat kat dia, dia balas buruk balik. Tak. Nabi tak balas walaupun orang nak bunuh dia. Nabi tak balas. Kalau kita orang nak bunuh kita, aku bunuh dulu hang. Tak, Nabi tak buat. Sebab tu Nabi tak. Jibril kata, Muhammad, sekarang ni aku dah bawa ni malaikat penjaga gunung. Penduduk Taif ni buat kat hang sampai berdarah kaki ni. Sekarang ni hang habaq saja nak hempuk kat apa? Gunung ni. Maka Nabi kata, aku bukan diutuskan untuk membinasakan umat. Aku diutuskan memberi rahmat. Tengok perangai Nabi. Dia tak balas keburukan dengan keburukan. Padahal boleh tak orang buat jahat kita balas jahat sama macam dia buat kita. Tak ada. Tapi Nabi tak buat. Tu payah orang. Payah orang. Itu sifat Nabi. Sebab tu paling hebat di atas muka bumi. Tak ada siapa boleh cari Nabi. Kita nak maafkan orang pun susah. Lama benda dia buat benda besar pula. Kan? Kacau. Tu dia kata Nabi ni tak balas keburukan dengan keburukan. Tetapi kamu memaafkan dan melupakan kesalahan yang terhadapmu. Mana yang orang buat terhadapmu melupa gitu je. Nabi tak ingat balik kesalahan yang orang buat. Dulu orang Mekah halau Nabi. Ingat tak? Halau keluar daripada Mekah. Bila Nabi masuk Fathul Mekah tu, Nabi buat apa? Kalau fikir balik, siapa dia halau aku dulu? Main depan ni? Kita mesti tunjuk kuasa dah. Tak? Tu perangai bukan perangai Nabi. Nabi tak buat gitu. Beritalah. Aku tak ada kuasa, tak apa. Tunggu sah. So dapat kuasa. Megah lalu. Ni perangai bukan perangai Nabi, ni perangai Fir'aun. Fir'aun lagu tu. Bila lagi kemah, lagi jadi. Manusia jangan sampai gitu. Ni kita nak akhlak Nabi ni. Orang yang memaafkan kesalahan orang. Sebab dalam surah Ali Imran kita baca dulu tu, tanda-tanda orang ni bertakwa, salah satu sifat dia memaafkan orang. Memang benda ni nak buat susah, boleh cerita. Bukan kata saya boleh buat, saya pun mungkin tak boleh buat. Tapi kita usaha. Pasal sifat tu sifat molek, nak maafkan kesalahan orang buat kat kita ni. Kita kena latih. Ingat lagu ni je, aku maafkan dia ni, mudah-mudahan di hari akhirat esok dosa yang aku buat dengan orang lain tu dimaafkan juga. Tu baru kita boleh buat. Kita nak maafkan orang, memang faham sajalah kan? Orang yang melalui satu peristiwa atau satu benda yang orang buat kat dia sampai dia ni teruk kena, tiba-tiba dia nak maafkan orang tu, payah tu. Tapi dia ingat balik, aku mungkin ada silap dengan orang lain, tapi kalau aku maafkan dia, mungkin Allah Ta'ala akan maafkan aku hak silap dulu tu. Ingat lagu tu, maafkan orang. Tapi kita boleh, aku maafkan hang, tapi kenduri memang aku tak panggil hang. Maaf benda tu. Jadi ada lagi dalam hati tu. Dia kata, aku maafkan hang lah, tapi kalau boleh aku tak mau tengok muka hang tau. Maafkan tak mau tengok muka pula, bermakna hang belum maafkan lagi. Boleh faham tu? Tu sifat Nabi. Kena usahalah, tambah bulan Ramadan ni, nak mari tak berapa hari lagi habis. Kemudian dia kata dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah menyebutkan 6 nama Nabi SAW. Tanda di situ. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala wa ta'rifina rizqana ya rabbi faman nabiyul mursalin alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillah.